Dah. Makan apa pagi ni? Cokodok. Allah, secap kodok sedap. Ya. No, pagi-pagi kena exercise sikit, bagi segak sikit no. Okey Wan, tak apa, saya tunjuk ni, nampak tak? Lagi saya tunjuk slide. Saya nak tunjuk slide, saya nak share untuk hari ni lah. Okey, nampak tak? Nampak? Nampak? Apa dia tulis tu? Cuba baca sikit. SK tingkatan 2 struktur arahan. Ya, bagus. SK tingkatan 2 struktur kod arahan. Okey, di sini saya nak tunjuk. Dulu kita dah buat revision dah, tapi kita tak ada habis. Yang 3.1 tu persekitaran arahan kita dah bincang. Jadi hari ni sambil saya rakam dan dengan adanya Wan, saya semangat lah. Ada Wan semua pun saya semangat dah. Kita nak membincangkan tentang struktur kod arahan. Struktur kod arahan. Bila sebut kod-kod ni melibatkan apa? Tengok apa dia kod arahan tu. Okey, kita tengok sikit lah. Boleh tak? Boleh. Ini buku, nampak? Buku online. Saya dah bagi dah, nanti kita tengok sama-sama. Ya, buku. Tak keluar lagi. Nampak buku? Nampak? Buku kalau apa? Kelabu lah. Kelabu. Okey, saya buka ni. Cantik tak buku saya? Ni buku ni yang terima kasihlah pada cikgu yang buat ni, saya ambil daripada internet jugalah. Cikgu apa saya tengok nama. Cikgu ni bagus dia buat lah. Okey. Okey, dekat buku ni kita nak bincang tentang kod arahan, kod arahan 3.2 yang tadilah yang saya tunjuk tadi tu. Okey. Yang pertama, bila sebut kod arahan, yang pertama kita tengok melibatkan struktur kawalan jujukan. Apa dia bukan? Struktur kawalan jujukan. Ya, macam gambar ni, nampak ni, gambar tepi ni. Bila sebut jujukan dia ada sekuen dia ada urutan. Nampak? Dia ada urutan ni, dia daripada 1 ke 2 ke 3 ke 4. Ini dipanggil struktur kawalan jujukan. Yang mana digunakan untuk atur cara yang menyatakan secara urutan. Maksudnya lepas situasi A, situasi B, C, D dan sebagainya. Dia ada terus dia tak ada lah patah balik. Ini dipanggil struktur kawalan jujukan. Kita tengok lagi muka surat kedua. Yang seterusnya kita nak bincang hari ni ialah tentang struktur kawalan pilihan. Yang pertama tadi apa Wan? Struktur apa Wan tadi yang pertama? Struktur kawalan jujukan. Ya, bijak Wan. Tahniah Wan. Tahun ni berani naik tertiga balik cakap lah. Hebat Wan. Ni yang kedua ni struktur kawalan pilihan. Kita berdua pakai ada online Wan. Ni kita rakam, kita bagi dengan kawan lagi. Struktur kawalan pilihan. Ni beza dia. Kalau tadi jujukan dia terus saja daripada 1, 2, 3, 4 terus ke bawah. Bila sebut pilihan macam ni lah, nampak? Daripada selection boleh pilih. Nak pergi ke kiri ataupun ke kanan. Contoh dia bagi apa? Selection ni true, betul ataupun salah. Ini contoh macam kita buat soalan lah, nak jawab. Betul atau salah. Contoh, apakah nama ayah Wan? Wan Z ke? Wan B ke? Okey, jadi kalau Wan Z, true. Kalau Wan B, F. Jadi yang terpilih lah, pilihan lah soalan tu. Saya bagi nama contoh nama ayah, senang nak ingat. True ataupun false. Dia ada dua. Jadi ini dia punya arahan dia. Sintak dia lah. Ini contoh dia bagi kita nak guna untuk children. How many children are there? Buku boleh jawab lah. Input dia, how many book does each children need? Maksudnya, dia tanyalah macam mana kita akan bina satu sintak macam ni lah. Ni contoh-contoh tu tak apalah. Okey, dia kata struktur kawalan contoh kita guna betul ataupun salah, dia dua-dua pilihan lah Faham lah? Kalau yang pertama tadi struktur kawalan jujukan. Yang kedua struktur kawalan
pilihan. Boleh dah dua tu. Yang pertama apa tadi Wan? Yang pertama? Struktur kawalan rujukan. Yang kedua? Struktur kawalan pilihan. Alhamdulillah. Memang hebat Wan. Yang ketiga, macam sarang burung pula. Nama dia struktur kawalan bersarang. So, Wan dah tahu dah. Dan siapa yang tengok rakaman ni nanti kita tahu dah yang pertama tu struktur kawalan. Apa tadi yang pertama? Struktur kawalan apa? Saya ulang balik Wan, tanya. Struktur kawalan rujukan. Yang kedua? Struktur kawalan pilihan. Yang ketiga? Struktur kawalan bersarang. Yes, tahniah Wan. Hebat. Boleh ingat dah tu. Seronok belajar online ni. Okey, ni contoh singkat dah. Contoh lah. Contoh arahan lah. Yang tak apalah. Ini kita tengok kemudian lah. Nanti ada rezeki kita main sekolah, kita boleh buat yang ni. Oh, terima kasih Mak nak. Bagus Mak tolong setting komputer. Bagus Wan dapat Mak macam ni. Alhamdulillah. Saya Mak jaga Mak elok tau nah. Hormat Mak ayah. Kita salam kat Mak dengan ayah tu. Okay, Assalamualaikum. Okey, kita tengok lagi. Yang seterusnya, yang ke berapa ni Wan? Struktur kawalan ulangan. Okey, saya ulang balik. Ini ulangan. Nampak dia boleh patah balik. Dia boleh patah balik. Maksudnya bila sebut struktur kawalan ulangan dia menggunakan kitaran dia akan pusing semula. Nah, struktur ni kita guna apabila satu cara perlu mengulangi proses yang sama beberapa kali. Dia ulang beberapa kali. Dia circulate. Ni contoh macam inilah macam buat macam pengingatnya ni tanya print goodbye apa ni lah. Nah. Saya ulang balik yang seterusnya ni struktur kawalan ulangan. Yang sebelum ni struktur kawalan bersarang, struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan jujukan. Wah, cuba sebut yang pertama struktur kawalan Rujukan. Yang kedua Struktur kawalan pilihan. Yang ketiga Struktur kawalan bersarang. Yang keempat yang terkini struktur kawalan Ulangan. Ya, tahniah Wan, tahniah. Benda mudah kena nak ingat tu. Okey, kita tengok pula ni lagi kompleks lah. Dipanggil struktur kawalan gabungan pelbagai. Dia campur-campur. Dia tadi dia macam dia ada pelbagai dia campur-campur. Ini dia punya arahan dia. Arahan dia lah. Tak apa, kita tengok lagi nota ada lebih lengkap lagi. Okey, ini aktiviti tak apa. Alright, tak apa, saya nak tunjuk kepada nota seterusnya lah. Nota ini saya tutup nota ni dulu. Okey, Wan dah ingat insyaAllah. Okey, kita buka nota yang kedua. Apa adik ke? Adik beli bantai belakang. Tak apa. Tak apa. Biasalah. Tak ada masalah. Okey, kita tengok pula nota yang seterusnya tentang apa itu struktur kod arahan. Okey, sangkut pula. Internet slow pula dah. Tak apa. Saya ada dah. Saya ada cara. Kejap Wan Okey, saya ada cara. Saya tunjuk sekejap. Ada cara. Nasib baik saya download. Tidak, saya nak share terus terdapat. Ya. Ini dengan lebih mendalam lagi lah. Kita akan pergi satu by satu. Okey, Wan nampak Wan apa tulis atas tu? Struktur kod arahan. Ya, tu dia struktur kod arahan. Struktur kod arahan. Okey, ni yang kita tengok tadi apa dia yang dia nak terang. Okey, jadi contoh-contoh struktur arahan kita ulang balik tadi. Struktur kawalan jujukan, kawalan pilihan bersarang dan struktur kawalan ulangan. Kita tengok yang pertama, apa dia struktur kawalan jujukan tu? Bila sebut struktur kawalan jujukan ni dia melibatkan proses dalam satu arah saja. Contoh, mula input dimasukkan, kita proses,
output dan tamat. Contoh macam tadilah, mula saya bagi link dekat Telegram, input dia nak masuk dalam Telegram, Wan dapat, Wan proses, output dia, Wan dapat tengok muka saya sekarang. Betul tak? Betul. Tak tamat lagi dah. Saat lagi kita selesai kelas, kita tamat lah. Betul tak? Jadi dipanggil ini kristal kawalan jujukan. Ni contoh lah nampak. Macam sekarang, Wan duduk depan komputer, saya bagi link tadi dalam Telegram, Wan buka, input, Wan proses, tekan-tekan semua tu masuk, output keluarlah muka kita dua, walaupun orang lain tak ada dalam kelas ni. Okey lah. Jadi kesesuaian dia ni sesuai digunakan untuk permasalahan yang mudah. Contoh untuk atau cara mengira luas trapezium. Lagi satu untuk kegunaan dalam matematik. Macam tadi saya buat analogi lah. Itu analogi yang tadi saya terangkan. Orang buka PC tengok proses dengan saya dan kita bersemuka. Tapi dalam contoh yang mudah yang lebih topikal lagi macam mana dalam matematik, macam mana nak buat formula mengira trapezium. Langkah-langkah apa yang kita buat, macam mana nak buat satu formula pengiraan matematik. Sebelum kita nak buat satu, kita kena pasti masalah. Bila sebut trapezium, ni trapezium ni kita kena pasti masalah. Yang pertama kita kata apa tinggi dia, panjang dia, panjang belah atas, panjang belah bawah. Yang kedua, macam mana proses kita nak kira. Yang ketiga, output dia ialah hasil luas sebuah trapezium itu. Alhamdulillah, terima kasih lah pada cikgu yang menyumbangkan nota ni. Nota ni pun saya download lah, saya dapat daripada grup ASK Malaysia. Terima kasihlah cikgu-cikgu yang tolong share nota, memang hebat. Pahala besar cikgu yang share nota ni lah. Minta maaf saya terlupa sebut nama. Saya nak kredit nama, lupa sebut nama cikgu ni. Okey, mudah-mudahan ilmu yang cikgu ni bagi bermanfaat berterusan. Okey. Untuk nak membina satu suatu kelanjutan ni, kita mesti ada, yang pertama ni kita ada jumpa masalah. Yang kedua, kita kena melukis algoritma. Menulis apa, Wan? Menulis Algoritma. Cuba Wan baca nombor satu. Baca nombor satu ni. Sihab pemboleh ubah tinggi, panjang atas dan panjang bawah. Yang kedua? Masukkan tinggi trapezium. Yang ketiga? Setkan tinggi kepada input yang dimasukkan. Nombor 4? Masukkan panjang atas trapezium. Nombor 5? Setkan panjang atas kepada input yang dimasukkan. Nombor 6? Masukkan panjang bawah trapezium. Nombor 7? Setkan panjang bawah kepada input yang dimasukkan. Yang ke-8? Kira luas panjang atas, panjang bawah. Bahagi 2. Darab dengan tinggi. Darab dengan tinggi. Yang ke-9? Paparkan jawapan. Bermaksud kita ada 8 algoritma yang perlu kita buat untuk membina satu proses untuk mengira trapezium. Ini proses dia, Wan. Proses dia. Kita tengok apa dia seluruhnya. Seluruhnya kita kena melukis carta alih. Carta alih ni ialah jelmaan daripada algoritma yang kita bina. Jadi saya tak nak ulas panjang yang ni sebab dulu masa kita form 1 kita dah buat dah. Kita dah buat cerita dah benda ni. Carta alih ni mudah saja Jadi apa yang kita ilhamkan dan kita declare dalam algoritma ni, kita terjemahkan dalam bentuk carta alih. Macam ni lah. Dia kelabu sikit, ni kelabu lah. Yang pertama nak buat contoh carta alih ni. Dalam carta alih ni terdapat 3 input yang diperlukan dengan pemboleh ubah tertentu. Proses yang dilakukan adalah untuk mengira luas. Maksudnya proses carta alih ni kita nak kira luas. Manakala output dia ialah memampakkan nilai luas trapezium. Itu output dia lah. Dapatlah berapa luas trapezium. Yang mana kita menggunakan Python. Kita menggunakan atur cara Python. Itulah
Nah, itulah kita tak ada rezeki lagi, sekarang kita duduk PKP, saya pun kilan juga. Tak sampai ajak saya nak bagi dedahkan anda semua apa. Wan dan kawan-kawan menggunakan Python. Kita ada komputer baru sampai yang terlepasan tapi nak guna Python tak ada guna. Terus dapat. Terus dah PKP. Oh banyak-banyak. Tak apa, Python ni Wan boleh Google, kawan-kawan yang boleh Google, tengok dalam internet, type Python. Ulak Sawa. Python ni ulak Sawa lah. Jadi Python merupakan satu cara untuk membina ni lah kod-kod arahan. Wan nama apa? Python. Python lah. Okey, kita tengok lagi seterusnya. Menaik kod atur cara. Okey, dengan menggunakan Python. Wan baca Wan masa tu Wan. Dengan menggunakan perisian Python, ciptakan satu fail baru. Simpan dengan nama luas trapezium. Ya, tak apa. Okey, masalah lagi. Lepas ni balik ni minta apa? Wan Google dalam internet tu, cuba type perkataan Python, cuba download, letakkan dalam laptop yang sekarang ni, minta ayah bantu pun, ayah Wan pun pandai. Tolong download Python ni, explore. Sebelum tu Wan boleh tengok dalam YouTube banyak cara-cara asas menggunakan Python. Saya tunjuk sikit, saya buat demo contoh. Wan pergi dekat Google. Saya tunjuk lah. Wan pergi dekat Google. Okey, pergi dekat Google. Tulis Python. Python. Tulis Python. Dapat Wan? Dapat tak? Nampak ni. Welcome to Python ORG. Nampak Wan? Nampak? Welcome to Python ORG. Ya, di sini. Nampak? Inilah Python yang boleh kita guna secara percuma. Disediakan secara percuma. Ni download ni. Nampak tak? Pergi dekat download. Okey, download Python 3.9.1 nah. 3.9.1 tekan download. Bubuh dalam PC tu kita try. Dia banyaklah dalam ni. Sebelum tu nak lebih mahir, Wan tekan lagi tulis belajar Python. Python. Belajar Python. Indonesia tak apa Indonesia pun. Belajar Python. Belajar Python. Pada PDF ni. Okey, pergi dekat video. Nampak video? Nampak kan? Nampak Wan? Semua image video. Wan boleh ikut tak dekat ni? Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Tekan video. Tekan video. Tengok. Ni. Belajar Python. Ya, sini Wan boleh belajar cara menggunakan Python. Alhamdulillah ni baguslah cikgu-cikgu ni daripada Indonesia tolong bangunkan ni. Dia cakap Indon tapi boleh faham. Saya tengok pun budak-budak terlepas yang tiga juara sekarang ni. Besar. Ad ni biasalah ad ni. Okey, inilah. Okey, nampak ni. Apa saya mute dulu tak apa. Ini boleh buka lepas ni. Di sini banyak. Wan tulis je belajar Python banyak lah cara belajar Python. Cara kerja proses bytecode, belajar Python asas. Ni Indonesia lah. Nak tengok English pun boleh. Tulis how to use. Okey. Tulislah accessory Python basic. Boleh juga English pun sama juga. Kita cuba lah. ASKPINGKATAN tingkatan 2. Tulis Python. Dia ada nama ni. Python. Ya, ada. Nampak? Okey, sama-sama kita tengok sikit video ni. Cikgu Jong Greek. Alhamdulillah. Okey, Python asas membina. Boleh klik sini tengok banyak lah. Okey, Python ni banyak lah cikgu-cikgu pun buat. Okey, Python. Okey, kita tengok sikit ni. Ada satu contoh yang mudah. Okey. Wan nampak ni? Wan nampak tak? Nampak.
Okey, di sini saya share sikit contoh latihan asas Python. Contoh latihan asas Python di mana masalah dia. Ni terima kasihlah pada cikgu yang share ni. Terima kasih kepada cikgu yang share slide ni dalam PowerPoint dan yang telah dimasuk YouTube. Alhamdulillah boleh guna untuk manfaat anak-anak didik saya lah sekolah siasat. Terima kasih cikgu. Okey, warna kita boleh guna cikgu ni share bagus. Ni soalan pertama dia bagi tentang permasalahannya Daniel, seorang pelajar di sekolahnya ada nama Cikgu Khairul telah mempromosikan web pertandingan Malaysian Competing Challenge. Okey, dia cakap setelah berminat untuk menyertai challenge tu, Daniel pun belajar kelas pengatur caraan. Dia belajar title lah. So, yang pertama, sila bantu Daniel membuat program pertama yang akan memaparkan perkataan Hello World. Kita tengok. Macam mana Daniel buat? Ada tak? Okey, ya. Tak apa, lepas ni buat boleh tengok sendiri. Boleh tengok slide ni panjang, lebih kurang 4 minit. Pendek lah 4 minit loh. Boleh tengok sendiri, boleh tengok lah slide ni, tengok ulang banyak kali pun tak apa. Ulang banyak kali pun tak apa. Okey, saya skip dulu. Okey, saya tengok balik basic Python. Okey, saya back balik. Okey, saya buka ini. Ya, saya buka tengok. Okey Wan, sama-sama kita tengok video ni boleh tak? Boleh. Wan, saya buka suara dengar lah. Okay, sama-sama kita tengok. The most popular course on Udemy to help guide you from zero to hero in learning. Okay, Assalamualaikum. Video kali ini kita akan belajar tentang asas Python. Kita akan tengok cara nak install dan guna dalam komputer dan kita akan mula buat simple programming menggunakan Python lah. Mula kita kenali sikit dulu apa tu Python. Dia Okey Wan, dengar tak? Nampak tak video? Nampak? Hello Wan, nampak tak? Ya. Nampak? Nampak? Okey, saya buka. Saya sambung lagi. Terima kasih kepada Cikgu Sunil Hatimi. Kita tengok video dia. Cukup bagus video ni. salah satu programming language yang sangat popular sekarang dan dia digunakan secara meluas di dalam pelbagai bidang dan juga pelbagai multi-purpose. Dia digunakan untuk pelbagai tujuan, contohnya macam untuk buat backend website ada, untuk buat artificial intelligence, untuk data scientist, data analysis, dalam sains astronomi pun banyak digunakan dan dia agak mudah dipelajari dan di Malaysia dia dah mula diperkenalkan di sekolah-sekolah di Malaysia. Jadi Python antara salah satu programming language yang baguslah digunakan sebagai permulaan untuk kita berkenalan dengan alam programming. Gunakan Python 3. Kalau dalam laman web dia sekarang saya akan download nanti versi 3.6. Ya, sama macam tadi kan. Dia akan sertakan sekali dia punya IDLE iaitu nanti kita akan tengok dia punya window tertingkap untuk kita type coding kita dalam tu dan dia punya Integrated Development and Learning Environment, IDLE. Hasil output dia nantilah, nanti kita akan tengok sama-sama. Dan bagi yang mungkin saya akan gunakan Windows, bagi yang mungkin guna OS lain pun ada juga. Dan in case yang nak gunakan secara online mungkin susah nak install dekat Chromebook ke ataupun OS lain ke, ataupun memang sengaja nak guna online pun boleh cuba laman web ni, Replit ni dengan SolarLearn. Saya buka sini kan. Dia ada dia punya environment dia kat sini. Kita boleh type coding dan kita run. Dia akan tunjuk output kat sebelah sini lah. Dekat SolarLearn pun sama. SolarLearn dia ada dia punya code playground. Saya buka code playground ni. Dia sangkut sikit internet dia pun. Good grammar and Okey Wan, nampak tak? Terputus kan? Hello? Ya. Terputus. New code.
kat sini kita boleh pilih Python 3. Sini kita boleh buat coding kita nantilah. Tapi kalau nak bandingkan solo learn ni dengan Replit ni, dia punya processing time tu Replit ni lagi laju sikit lah. Macam saya klik run ni kan, dia ambil masa singkat lah. Kalau solo learn ni dia kita run something dia akan lama sikit proses. Jadi kalau anda nak guna online, saya suggest guna yang website ni. Dan solo learn pula, lalang kita dah tengok kat solo learn ni, boleh install dia punya app, sebab kat sini kita boleh belajar banyak juga lah benda-benda asas dan yang advanced sikit kat sini sebagai tambahan kepada kita punya ni lah, kita punya knowledge. Okay, berbalik ke sini. Okay, bila kita install Python 3 ni, kita akan coding, nanti kita akan guna IDLE ni. Tapi mungkin ada juga yang berminat untuk gunakan perisian-perisian ni. Ini tak wajib pun, tapi mungkin ada yang prefer untuk guna perisian yang canggih sikit ni kan. Boleh juga guna. Tapi untuk video ni saya akan guna yang memang dah disertakan dalam Python ni lah, IDLE ni. Saya tak akan guna lagi benda ni, mungkin video akan datang kita akan tengok cara guna dengan software ni lah. Okay, kita tengok dulu cara nak install Python ke dalam komputer kita. Mula-mula kita pergi ke laman web python.org. Python.org ni kita mana cara kita nak install Python? Python kepada yang guna Windows XP kan. Kalau guna Windows XP, sila download versi yang 3 di rendah daripada 3.5 lah. Klik link ni, mungkin download yang 3.4 ke 3.3 ke, download tu untuk Windows XP. Kalau untuk Windows yang Windows XP ke atas daripada Windows XP, boleh download yang Python 3.6 lah. Okay, saya download, kita install kita punya Python ni. Bila kita run ni kan, dekat bawah ni pastikan anda tick ni, sebab dia berguna kalau kita nak guna command prompt nanti boleh, ataupun setengah kita punya software, mungkin nanti kita nak guna software canggih ni kan, dia ada yang automatic detect dia punya pass ni. Okay, buat macam ni, kita tick je dulu, tick dan install now. Okay, tunggu sampai siap. Okay, dah siap. Kejap saja install dia, nampak? Saya akan gunakan yang saya cakap tadi. Ya, yang tadi tu Hello World tadi kita buat. Jadi dalam bila kita dah start install, kita just tekan start ni, IDLE. Tu IDLE. Ya. Okay, untuk tujuan rakaman ni saya akan besarkan sikit teks. Anda tak perlu buat, tapi saya akan buat sebab nak rakam tu takut tak berapa jelas dia punya tulisan ni. Jadi saya pergi ke configure ni. Saya ambil font yang tebal sikit, mungkin Verdana. Size font mungkin 18. Okay, besar sikit lah. Kat sini kita dah boleh type kita punya coding Python, kita boleh terus type di sini. Untuk pertama kita akan outputkan teks. Brain ni untuk kita outputkan benda lah. Contohnya macam saya nak outputkan Hello World lah. Hello World yang tadi lah yang nota tadi tu Hello World tu dulu. Dalam Python kita boleh guna double quote macam tu, ataupun tulis single quote macam tu pun boleh. So string ni kat tengah-tengah ni lah. Dalam Hello World. Okay, dah W pula. So dia outputkan teks macam ini untuk output lah. Tapi bila kita guna macam Python shell ni kan, kita type satu line, dia akan outputkan satu line. Jadi kalau kita ada panjang, kod kita panjang nanti agak susah lah kita nak tengok secara menyeluruh kan. Jadi untuk atasi masalah tu, kita akan buat satu file Python. Kita pergi ke file, new file. Okay, kita bina satu folder ataupun file. Saya tulis file ni kita save dalam folder lah. Buatlah folder Python tingkatan 2, save. Namakan file ni Hello World. Dan saya save file ni. Save dalam folder. Dekat desktop saya dah ada buat satu folder untuk Python. Kita buat satu folder baru lah dekat PC kita masing-masing. Save je nama file apa pun. Save. Kemudian saya susun letak sebelah, senang tengok sikit. Dan letak kat sebelah ni. Okay. Jadi sini tempat kita type code. Sini shell ni untuk kita tengok kita punya output code kita. Bila saya type macam ni kan, saya pergi ke run module F5.
Jadi lepas ni saya akan Di guna keyboard tu baju ada shortcut F5 F5 lah untuk run. Oh, bateri saya nak habis pula dah. F5. Allah Akbar. Okey, dia akan run kat sini. Hello world. Lepas ni kita akan guna macam ni lah. Kita type code di sini dan kita akan outputkan di sini. Okey, mula-mula kita perkenalan dengan data type yang ada dalam Python. Saya tak kongsikan semua data type yang ada sebab ada banyak lagi. Ini antara part yang biasa gunalah. String, yang pertama string ni macam ayat teks tu kan, yang kita guna dalam double quote, single quote tu kan. Okey, ni saya jelas sikit. Ini beberapa data type yang sering digunakan dalam Python lah. String, dia punya ringkasan str, integer, int, float juga, dan boolean. Boolean ni true atau false. String melibatkan ayat lah. Hello world, apa khabar, selamat pagi, assalamualaikum. Mesti ada 2 tanda semikolon lah. Mesti ada 2 tanda semikolon di ujung ni. Integer ni melibatkan nombor lah. Ini contohnya lebih besar daripada 7, kecil daripada 7 ni. Yang ni saya rasa kita dah bincang lah dulu masa kelas-kelas yang dulu dah ada lah, saya share video-video, boleh tengok balik video yang lama ni. Float ni melibatkan angka lah, contoh 43.16 lah. Dan boiler ni melibatkan true ataupun false, betul atau salah. Betul atau salah, ya atau tidak, itu melibatkan 2 pilihan. Boolean ni, ni dipanggil data type. Boleh Wan? Boleh. Cuba sebut yang pertama apa? String dia. String. Cuba string lagi, dia kata apa? Hello world. Okey, integer. Float dengan boolean lah, boolean. Okey. Kita sambung kelas lah, Okey, kita sambung balik kelas. Itu string lah. Kemudian nombor yang tak ada perpuluhan ni dipanggil integer, dan nombor yang ada perpuluhan macam ni dipanggil float. Nombor yang ada perpuluhan. Kalau kita ada condition, nanti kita akan pakai macam something sama dengan something ke kan. Itu dia punya result dia true or false tu dipanggil boolean. So kita akan tengok 4 benda ni dalam kita punya coding akan datang nantilah. Seterusnya pasal comment. Comment ni something yang kita tulis dalam kod kita, hashtag. tapi interpreter sistem takkan layan pun benda ni. Macam kita boleh guna sebagai untuk kita simpan nota ataupun guideline dalam kita punya kod lah. Contohnya untuk dalam Python kita mula dengan hashtag untuk buat comment. Hashtag kita boleh tulis nota tentang kod ni. Okay, saya nak buat comment lain pula. Tarikh projek contohnya kan, untuk 2018. Okay, bila saya run, saya tekan F5. Okay, enter untuk save. Nampak dia akan outputkan benda ni saja, tapi komen kita ni tak dilayan pun oleh kita punya interpreter Python shell. Itu fungsi komen lah, kita boleh simpan nota dalam kita punya code. Variable ni antara benda yang penting dalam programming, dan boleh ubah variable dalam coding kita nanti. Guna dia untuk kita simpan nilai, sama ada string boleh, integer ke, float ke, dan macam-macam lagi lah. Kita boleh simpan dan kita boleh panggil balik nilai tu menggunakan nama variable tu lah. Kalau dalam Python ni dia punya variable ni case sensitive, jadi kalau kita guna huruf kecil, sepanjang kod kita semua variable yang sama ni huruf kecil saja. Tak boleh tukar-tukar huruf kecil, huruf besar macam tu kan. Kita akan tengok contoh nanti dalam kod kita. Okey, jom kita cuba buat contoh variable tadi. Contohnya macam saya boleh print nama macam ni. Saya boleh print macam tu, file tu. Okey, dia akan print kan. Tapi saya nak simpan dulu. Okey, sudah baliklah. Kalau kita tengok inilah macam mana Python bekerja lah. Maksudnya di sini kita type dekat sini. Contoh tadi dia letak tadi kan dalam hello world tadi kan. Dia keluar kat sini lah. Ini dia papar di sini lah. Dia papar di sini. Okey, saya pun tak nak teruskan masa. Ada lagi 10 minit. Tak apa, yang ni video ni link dah ada. Nanti Wan dan rakan-rakan Gua Symphony lain boleh explore, boleh type, tengok lalik. Sebab kalau kita belajar macam ni dia mengantuk tengok. Sebab benda ni kena buat depan-depan lah. Di sini banyaklah cara menggunakan Python. Dia terima kasihlah kepada cikgu Cikgu Snil yang share video tentang Python ni. Okey, baik.
Okey, ini tadi contoh tadi lah, dekat sini lah tadi nak buat kan. Ini yang betul lah web dia. Download, pilih Python. Buat masa sekarang ni saya rasa kalau laptop terkini ni memang boleh guna terus lah. Okey, baik. Tak apa, kita balik semula kepada perbincangan kita. Alright. Nampak Wan tadi? Nampak nah? Nampak? Betul tak? Tak nampak lagi. Berdiri. Saya berdiri tengok. Ambil lenguh. Saya berlenguh lah. Aduh. Dah dekat 40 minit kita dua duduk. Gerak tangan-tangan goyang-goyang sikit tangan-tangan. Boleh? Tak dapat sikit. Okey. Kosak-kosak tangan sikit. Okey, duduk dulu. Aduh, lenguh saya pun. Hilang mengantuk tak? Besok lah mengantuk lah. Tengok kodi ni memang dia mengantuk. Tak apalah, korang-korang. Oh, ada kawan nak masuk. Baru nak masuk. Ada kawan siapa ni? Selamat datang. Siapa ni nama? Ada kawan baru masuk. Allah Akbar, lewat dah. Tak apa, kepada yang baru masuk tu. Saya dah rakam video ni, nanti kita share dalam grup kita lah. Mina Hanim. Mina, kenapa lewat sangat? Hello Mina, Assalamualaikum. Hello Mina, Assalamualaikum. Ada dorang pun tak apalah ni, ada dorang pun okey dah. No, bagus sangat ada dorang pun. Tak apa yang lewat masuk, tak apa. Nanti saya share link ni dalam Telegram, boleh guna balik. Tengok banyak kali pun tak apa. Okey Wan, sebelum kita nak mengakhiri kelas kita ni, ada masa lebih kurang dalam 7 minit lagi. Daripada mula-mula kita masuk tadi, mula-mula kita dah tahu apa itu kod arahan, betul tak? Betul kan? Dan kod arahan ni kita tahu ada melibatkan beberapa nama struktur kawalan, betul kan? Yang pertama struktur kawalan apa Wan? Struktur kawalan jujukan. Yang kedua struktur kawalan pilihan. Struktur kawalan pilihan bersarang. Struktur kawalan ulangan. Betul? So kita dah kenal pasti, kita dah berjaya kenal pasti beberapa jenis kod arahan yang digunakan dalam bahasa yang kita guna Python lah. Kita guna Python tadi. Kita menggunakan Python yang boleh kita download secara percuma daripada internet lah. Hello Mina, apa khabar? Ya, cikgu. Kenapa masuk lewat sangat? Terlewat. La ilaha illallah. Saya semangat ni munjuk ada Wan Mukli. Alhamdulillah, saya tunggu. Okey, tak apa. Kelas kita untuk minggu depan waktu yang sama, kita mula pukul 9 juga. Pukul 9 hingga 10. Tak apa, video ni saya rakam. Nanti saya letakkan dalam Telegram kita. Boleh tengoklah apa yang saya sharekan hari ni. Dan Alhamdulillah Mina boleh tanya Wan Mukli. Wan Mukli pun dah tengoklah kita punya video ni daripada mula apa yang kita bincangkan Wan kan? Betul kan? Okey, ada 6 minit nak tanya apa? Ada 6 minit nak tanya apa? Okey, tak apa. Okey, saya share balik tadi Okey, daripada tadi ni sekurang-kurangnya kita boleh dah mengenal pasti apa dia struktur kawalan. Kita dah boleh mengenal pasti apa dia struktur kawalan. Itu objektif kita ni. Dan kita boleh tahu struktur kawalan ni nak guna apa, kita nak buat struktur kawalan ni. Kita guna Python. Okey, baik. Sekejap lagi satu, kita dah berjaya menggunakan buku ni lah. Nota ni saya akan share juga dalam kita punya grup. Boleh tengok kemudian. Yang tadi pun Wan dah tahu macam mana cara nak membuat satu kiraan mencari luas trapezium. Pengiraan matematik lah. Cara untuk mencari luas trapezium. Kita dapat. Itu beberapa yang kita dapat dah. Ini. Okey. Wan ada nak cakap apa kat saya? Ada nak tanya apa kat saya?
Okey no? Boleh jelas no? Okay, lah, saya tanya lah. Kalau daripada 10, saya tanya Wan dulu. Kalau daripada 10, berapa Wan boleh ingat ni? 5, 4, 3, 7? 5. Alhamdulillah cukup dah. Dapat 5 pun jadi dah. Tahniah, dapat 5 pun jadi dah. Mina tak apalah, Mina sebab bawa masuk kan. Okey. Jadi alhamdulillah dah daripada 10 yang kita bincang, boleh ingat 5 pun dah cukup dah. Itu asas kepada penggunaan bahasa pertucaraan lah. Bukan senang noh. Jadi programmer ni bukan senang. Doa lah mudah-mudahan satu hari nanti Wan Mukhlis jadi seorang programmer yang hebat. Amin. Boleh tak? Saya tengok ni Wan ni ada bakat. Ada bakat macam orang yang boleh buat program ni. Cara perwatakan ni nampak. Smart boy ni. Semangat sikit. InsyaAllah boleh. Mina lah. Mina pun bagus juga. Dan kepada siapa yang dua simfoni yang baru masuk, tonton video yang saya share ni, yang video Google Meet yang saya share ni, tengoklah berulang kali sampai faham. Dan saya juga akan share nota dalam bentuk PDF. Dan saya ada share juga link-link tentang penggunaan Python. Jadi untuk next class panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi minggu depan. Hari Selasa juga pukul 9 hingga 10 insya-Allah. Mudah-mudahan selamat. Doa banyak-banyak. Allah uji kita semua, Allah sayang kita semua, dia bagi kita COVID. Nak tengok macam mana kita usaha. So dengan COVID pun ada kemah juga kita dah boleh guna teknologi pun. Nak dapat. Dulu kita tak mau guna macam ni kan. Ada kemah juga COVID pun Tapi itulah duduk rumah pun kena hati lah, jangan duduk keluar sangat, jangan duduk bersalam-salam orang tak kenal, ataupun paling penting kali rajin cuci tangan. Nak rajin cuci tangan. Jangan terus apa-apa balik-balik pergi korek hidung, jangan. Sebab tu cara jangkitan COVID. Sebenarnya COVID ni mudah je nak kawal. Saya pun memang selalu terlupa. Benda mudah latih. Cuci tangan, pakai mask. Jarak-jarak dengan orang yang kawasan yang sesak. Itu 3 benda mudah saja yang kita dapat buat untuk nak elak COVID ni. Betul kan Wan? Betul tak? Wan pakai mask, cuci tangan, jarakkan fizikal dengan orang yang tak kenal. Alright. Okay. So masa mudah tamat. Okay, alhamdulillah. Saya mohon maaf banyak-banyak lah kalau saya apa yang saya sampaikan ini ada kelemahan-kelemahan tu memang kelemahan saya lah. Sebab kita pun bisa lah guna internet jadi dia putui syak lah kan. Wan kan? Lawa baju? You apa tu? Okay Wan lah. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi minggu depan. Bye. Bye. Bye Mina. Bye. Bye adik. Bye adik. Nama apa adik? Adik nama apa adik? Safia. Okay, bye Safia. Assalamualaikum. Salam. Bye Mina. Bye. Assalamualaikum. Salam. Ya, Pak.